Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda di saluran 501 dan juga asraoni.com sepanjang hari dan setiap hari. Apa kisah mungkin di sebalik segala berita-berita utama yang anda nampak di kaca TV? Awal hari ini satu berita yang mungkin anda saksikan dan tonton awal pagi tadi. 15 keluarga di Pasir Mas, Kampung Pohon Celagi terjejas akibat runtuhan tebing seluas lebih 300 meter persegi. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kesemua 50 penghuni yang terjejas telah pun dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara. Dan berdasarkan pemerhatian awal, runtuhan berpunca daripada aliran air bawah tanah. Kita ingin mengetahui perkembangan lanjut berkenaan dengan ini, khasnya apa perkabaran terbaru dari lokasi terbabit dan juga keluarga-keluarga yang terlibat. Difahamkan ada 3 ataupun 4 keluarga yang terlibat. Saya mahu bersama dengan Fandi Muhammad, wakil kami di Kelantan. Fandi, pertama sekali mungkin saya nak kongsikan gambar ini dengan penonton kita. Salah satu visual yang mungkin menggamit perhatian awal pagi tadi apabila kita mula mendengar laporan ini adalah ini kawasan tebing yang runtuh itu melibatkan beberapa buah rumah, 15 keluarga maafkan saya. Dan juga ada gambar sebuah kereta, sebuah kenderaan yang jatuh dari situ di kawasan terbabit. Ini adalah satu perkembangan yang baru saja kami terima dan juga gambar yang seterusnya juga mungkin kita nampak dekat sedikit kenderaan yang terjejas ini yang runtuh akibat tebing yang runtuh di kawasan itu. Fandi baru saja pulang dari lokasi, Bahri masih lagi berada di sana. Fandi, apa yang terbaru dari sana? Baiklah, Lox, seperti yang kita laporkan, awan dilaporkan sepanjang hari ini bermula sekitar jam 10 pagi tadi, apa yang berlaku di kawasan Kampung Pohon Celagi dalam kawasan Bandar Pasir Mas ini, di mana runtuhan tebing dan juga runtuhan tanah di kawasan yang berhampiran Sungai Kelantan ini bukan sahaja berlaku pada awal pagi tadi, sebaliknya runtuhan susulan turut juga berlaku. Dan dengan terbaru sekitar jam 2 tengah hari tadi, 2 petang tadi, menyaksikan sebuah kereta yang dimiliki oleh salah seorang mangsa tidak dapat dibawa keluar, dan kereta tersebut telah pun jatuh ke gaung sekitar jam 2 petang tadi. Walaupun pemilik kenderaan tersebut dan ahli keluarganya sempat menyelamatkan diri, mereka keluar daripada rumah seawal jam 5.30 pagi tadi, namun disebabkan runtuhan yang berlaku telah pun memutuskan jalan, satu-satunya jalan masuk ke rumahnya, maka kereta berkenaan tidak dapat dibawa keluar. Dan pada ketika ini saya masih lagi berada di lokasi kejadian, dan sepanjang pemerhatian saya selepas daripada runtuhan yang menyebabkan kereta tersebut jatuh ke dalam gaung, berlaku juga runtuhan susulan dalam keadaan dalam skala yang kecil. Namun pemerhatian saya juga mendapati beberapa rumah masih orang kata berada di tepi ataupun hanya mungkin orang kata menunggu masa saja untuk jatuh ke dalam gaung. Dan saya juga sempat menemui pemilik kereta Myvi berkenaan yang dikenali sebagai Nur Ain Ramli, dan sudah pasti kejadian tersebut dan sikap ataupun perasaan ralat untuk tidak dapat membawa keluar satu-satunya kereta yang dimilikinya. Bahkan dia memaklumkan baru memakainya sekitar 5 tahun, insurans kereta pun belum habis dibayar, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri kereta yang beliau sayangi itu jatuh ke dalam gaung. Dan saya sempat menemu ramah beliau, dan sudah pasti peristiwa ini meninggalkan satu kesan yang agak mendalam buat Nur Ain. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Nur Ain. Masa tu saya duduk belakang rumah dah, tengok mula-mula memang condong dah. Lepas tu dalam setengah jam lepas tu memang terus jatuh. Sedih lah. Tunggu kereta kita kan. Gitulah. Orang nak kira bayar sajalah, naik tak boleh. Pukul 5 lebih saya sedar tu bunyi kuat. Lepas tu habis saya royak wutuh dah dia, wutuh dah. Jadi wutuh tu memang tak boleh kereta duduk situ dah, tak boleh nak alih dah sebab semua wutuh turun ke bawah semua. Jadi kita orang tak boleh buat gapo, cuma selamat anak-anak lah turun gapo. Anak ada? Tak boleh lah sebab masa dekat maghrib tu pihak bomba mari sebab kita memang saya dah report sebenarnya benda ni. Saya dah report, lepas tu
Saya buat online pun, saya pergi pejabat semua JPS. Lepas tu macam tak ada tindakan. Petai tu bomba mari. Dia rayak, tak apa, tak alih sebab tak ada pergerakan. Dia rayak gitu. Kita pun tak ada pergerakan. Tak apalah, lega lah. Lepas tu tengah malam tu DO mari. Lepas tu JKR so dia mari. 11 lebih dia mari. Masa tu okey lagi, memang pergerakan dia pun tak kuat sangat. Lepas tu pukul 5 tu lah bunyi kuat. Tak boleh lah. Kira saya nak turun kot depan pun tak boleh. Saya turun kot belakang rumah. Pergi lah sebab saya duduk, kira saya dari lahir saya duduk sini dah. Tak pernah jadi gini. Sebenarnya Lok, saya sendiri berkongsi dan dapat merasai bagaimana ralatnya Nurain akibat kehilangan kereta yang disayanginya. Apatah lagi insiden tersebut, peristiwa tersebut disaksikan detik demi detik sehinggalah keretanya berada di dalam gaun. Dan siang tadi juga di kesempatan ini saya turut menemui Ahli Parlimen Pasir Mas yang berhormat Ahmad Fadli Syari, yang mana hasil pemerhatian dan juga laporan awal yang diperolehi beliau berhubung kejadian ini, ianya ada kaitan juga dengan aktiviti mengorek pasir di dalam Sungai Kelantan dan yang memungkinkan berlaku hakisan tanah walaupun di sepanjang tebing kawasan Pohon Celagi dan juga Air Moleh ini sudah dibentengi oleh batu konkrit yang tinggi, namun disebabkan aliran dan juga hakisan di bawah tanah menyebabkan berlaku juga runtuhan di kawasan kampung ini, dan kemungkinan insiden ataupun runtuhan ini ataupun situasi hakisan ini telah berlaku sejak sekian lama, namun ianya disedari dalam tempoh yang agak singkat, menyebabkan mungkin penduduk dan juga masyarakat di kawasan ini tidak menyangka insiden ataupun kejadian tanah runtuh ini seteruk yang berlaku dan seperti yang dilaporkan sepanjang hari ini. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Jadi kita dengarkan. Okey, setakat ni saya untuk petai ini saya telah menyampaikan bantuan lamsam kepada keluarga RM1,000 untuk setiap keluarga yang terlibat, dan insya-Allah kita bersedia untuk memberikan bantuan berikutnya kepada keluarga-keluarga yang masih belum berpindah sekiranya mereka diarahkan untuk berpindah. Cuma setakat ini kita sentiasa keep in touch dengan Jabatan Bomba dan juga pihak keselamatan yang terlibat di sini. Saya arahkan supaya kaki tangan saya di pusat khidmat sentiasa memantau situasi. Jika perlu untuk dibantu dengan segera, bantu dengan segera. Saya baru dimaklumkan bahawa mereka cari homestay untuk tinggal. Jadi mungkin kita akan cuba fikir bagaimana untuk memudahkan tempat tinggal keluarga yang terlibat untuk sementara waktu bagi membolehkan mereka memikirkan pelan tindakan untuk selanjutnya. Setakat ini yang benar-benar terlibat yang rumah mereka betul benar-benar musnah ialah 4 keluarga, tetapi yang kita jangkakan bahawa dalam jangka masa pendek ini mungkin akan melibatkan 15 keluarga. Tetapi saya dimaklumkan tadi oleh pihak keselamatan bahawa mereka mengarahkan 43 keluarga di sekitar pesisir Sungai Kelantan ini, semuanya diarahkan untuk bersiap siaga dan sentiasa berwaspada untuk dengan segala kemungkinan. Tetapi melihat kepada keadaan pergerakan tanah, kalau malam semalam saya tengok gambar, sepatutnya mungkin tidak berlaku seperti ini, tetapi kalau melihat kepada perkembangan secepat ini, kita jangkakan dan kita terpaksa untuk membuat jangkaan yang agak tidak menyenangkan, tetapi kita perlu untuk sentiasa bersedia untuk sebarang kemungkinan yang berlaku. Fadli, saya ingin singkap sedikit kisah di sebalik kejadian ini yang kita mungkin tak sempat ceritakan dalam berita-berita kita awal hari ini berkenaan dengan kejadian ini. Saya anggap ia satu keajaiban kerana rumah yang runtuh yang malah sempat kita rakam menggunakan kamera kita, Fadli sempat rakam, masih lagi tiada sebarang kemalangan jiwa. Itu satu perkara yang pada saya agak ajaib. Kita syukur kerana tidak ada sebarang kemalangan jiwa. Tetapi bagaimana ia bermula? Adakah penduduk rumah-rumah tersebut di kawasan tersebut sedar ada sebarang pergerakan berlaku dan sebagainya dan mereka sempat keluar sebelum tebing itu runtuh? Bagaimana insiden ini mula tercetus dan mula disedari oleh penduduk di sekitar itu? Sebenarnya pergerakan ataupun rasa gegaran itu mulai dirasai oleh penduduk, terutamanya bagi penghuni rumah di kawasan Pohon Celagi ini sekitar jam 10 malam tadi. Namun
apabila pemantauan dilakukan dan juga pihak berkuasa yang datang memasuki kawasan kampung ini dan melihat ianya tidak begitu bahaya pada ketika itu. Namun pada masa itu juga pihak berkuasa, terutamanya pihak polis dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat telah pun mengarahkan ataupun meminta supaya penduduk ataupun penghuni di rumah mereka supaya melakukan persiapan awal, termasuk mengalihkan kereta ataupun membawa barangan yang berharga keluar daripada kawasan berkenaan. Dan situasi ini kembali memuncak, saya dilaporkan kembali memuncak sekitar jam 2 pagi apabila berlaku rekahan yang besar dan rumah penduduk mula menunjukkan tanda-tanda retak, dan di situlah kebimbangan penduduk mula dirasai dan sebahagian mereka mulai keluar daripada kawasan berkenaan, namun sebahagian lagi mungkin ketua keluarga, mungkin golongan remaja masih lagi tinggal di rumah bagi menjaga barangan dan juga sebagainya. Dan apabila sekitar jam 5.30 pagi berlaku satu bunyi ataupun berlaku satu pergerakan tanah yang agak kuat dan sekaligus yang menyebabkan jalan masuk ke satu-satunya kampung ini mulai runtuh. Dan apabila berlakunya runtuhan di jalan masuk ini, 2 buah rumah saya dilaporkan turut sama terheret ke dalam gaul, dan pada masa itu juga saya dimaklumkan penduduk sudah pun berada di luar kawasan rumah mereka, dan penduduk yang berada di agak jauh sikit daripada tebing ini mereka masih ada di dalam rumah, namun mereka dalam keadaan berjaga-jaga. Untuk itu alhamdulillah tiada sebarang kemalangan jiwa, tiada sebarang kemalangan jiwa dan juga insiden yang menyayat hati kerana mereka telah dimaklumkan lebih awal mengenai situasi dan juga kebahayaan yang bakal dihadapi di kawasan Kampung Pohon Celagi ini. Dan juga Lokman, saya dimaklumkan oleh pihak berkuasa berkemungkinan 43 keluarga yang membabitkan lebih daripada 200 penghuni turut akan terkesan sekiranya pergerakan tanah ini masih lagi berlaku di kawasan kampung, beberapa kampung sekitar pesisir Sungai Kelantan ini, Lokman. Fandi, secara ringkasnya soalan terakhir adalah bercakap mengenai kebahayaan itu. Kisah di sebalik berita yang saya suka singkap juga adalah cabaran dan proses wartawan seperti Fandi untuk turun ke lapangan dan memberikan laporan-laporan sebegini. Fandi sendiri menyebut setelah tadi bahawa runtuhan-runtuhan kecil masih lagi berlaku di kawasan itu. Mungkin kita tidak boleh ramal 100% apa akan berlaku selepas ini sekiranya terdapat akan ada runtuhan lebih besar melibatkan kawasan lebih luas. Apa cabaran dan apa langkah-langkah berjaga-jaga yang Fandi dan kru ambil kerana perlu berada di situ tatkala keadaan masih lagi tidak menentu? Mungkin tanah yang dipijak itu pun masih lagi tidak stabil. Fandi? Sebenarnya alhamdulillah Loks, kerana awan ni Kelantan telah sampai awal di lokasi kejadian sebelum cerita ataupun kisah-kisah yang tidak begitu tepat diwairakan. Dan apabila kita bawakan berita yang tepat mengenai keadaan sebenar, situasi yang sebenar berbentuk visual dan juga laporan daripada pihak berkuasa, SOT daripada pihak berkuasa, daripada kerajaan negeri yang menyatakan begini keadaannya, berapa jumlah keluarganya, maka berita kita di awal sekitar jam 10 pagi dijadikan panduan dan sekaligus dapat menafikan berita-berita yang tidak benar tersebar di media sosial ini. Dan untuk makluman juga, cabaran saya berada di sini apabila kita membuat litas langsung secara bersemuka di kawasan tempat kejadian ini, saya telah dimaklumkan lebih awal oleh pihak berkuasa bahawa tempat yang saya duduk itu tidak selamat dan kemungkinan akan berlaku runtuhan yang mungkin tidak dapat dijangkakan. Namun atas faktor kita untuk mendapatkan footage yang baik dan juga untuk mendapatkan gambaran yang jelas kepada penuntut awan ini, jadi saya berada seketika di situ. Dan pada ketika ini juga begitu ramai masyarakat yang datang ke sini untuk mengambil gambar dan sebagainya, namun tindakan pantas pihak berkuasa telah menyekat laluan masuk ke kawasan ini dan tidak membenarkan sebarang kehadiran orang ramai yang hanya untuk mengambil gambar ataupun merakam gambar untuk disebarkan. Jadi langkah itu telah memberi satu manfaat dan juga kesedaran kepada masyarakat bahawa apa yang berlaku di sini sebenarnya bukannya suatu perkara yang boleh dipandang rendah, sebaliknya suatu perkara yang bahaya, apatah lagi kesan dan juga psikologi yang ditanggung oleh penduduk yang menghadapi situasi kehilangan harta benda dan juga rumah mereka, Loks. Baik, terima kasih Fandi
atas dedikasi untuk menyampaikan liputan buat penonton kami pada masa yang sama. Jaga keselamatan Fandi dan juga kru di sana dalam memberikan berita terkini kepada Astro Awani kerana keadaan di situ masih lagi belum menentu. Itu tadi Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan. Selepas ini kita mahu menyelam isu berkenaan cabaran pelajar yang menduduki SPM dalam norma baru. Bukan sahaja pelajar SPM tapi pelajar OKU yang akan menduduki SPM. Itu selepas ini.